Belum Ustaz. Ini bab baru. Dah, dia doa ni. Ada pasal satu cukup dah. Tak cukup pun. Satu ya. Ha? Cukup. Ha? Dah ada ya, ambil saya ambil. Ha, siap. Oh ni pasal doa Ustaz. Ada. Ini selingan. Hari tu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian, hadir tuan kuasa dan pegawai masjid, tuan-tuan, perempuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat kita pada malam ini surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 30, iaitu kisah Nabi Adam AS. Di mana dalam kisah ini kita akan cuba untuk mentadabbur kisah awal kejadian manusia, iaitu asal usul kita Nabi Adam AS. Dan di sana kita dapat mempelajari kenapa Allah Ta'ala menjadikan manusia, dan di sana juga kita akan melihat bagaimana dikatakan iman kepada Allah, di mana iman ini menuntut daripada manusia untuk bukan sekadar mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi termasuk dalam pengertian iman itu juga adalah akur dan patuh. Dan inilah yang menjadi masalah iblis, yang menyebabkan dia tersasar sehingga diusir keluar oleh Allah Ta'ala, diturunkan daripada langit, walaupun satu ketika dahulu dia adalah mukmin. Dan mustahil iblis tidak kenal Allah, kerana dia bukan asal kufur, dia kenal Allah Ta'ala. Tapi masalah dia adalah dia sombong, aba wastakbar, dia enggan dan juga sombong. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, terkandung dalam makna iman itu adalah qabul, kesediaan kita untuk tunduk kepada Allah dan menerima segala ketentuan ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah itu kita akan baca sebentar lagi. Dan sebelum itu tuan-tuan sekalian, sebagai selingan bagi kita, kerana dalam kita mempelajari akidah ini, kita bukan saja perlu untuk mempelajari dalam bentuk teori, tapi juga dari segi amalan. Kerana Nabi SAW dalam Al-Quran pun sama, dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW bukan saja mengajar kita mengenal Allah, tapi juga Nabi mengajar kita untuk beribadah, untuk berdoa. Dan ibadah kita ini lahir daripada keyakinan yang ada dalam hati kita. Dan begitu juga bila kita berdoa kepada Allah, lahir daripada keyakinan yang ada dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala ini Tuhan yang memiliki sifat-sifat dan juga nama-nama yang teragung. Dan di antara nama-nama Allah Ta'ala yang terindah, Al-Husna, ini selain daripada untuk kita mengenal Allah Ta'ala, maka disuruh juga untuk kita berdoa dengan nama-nama itu. Jadi sebagai contoh tuan-tuan sekalian, dalam risalah yang ana tolong photostat pada tuan-tuan sekalian, itu salah satu daripada doa Rasulullah. Dan kita ingin belajar bagaimana Rasulullah menggunakan nama-nama Allah bagi mohon hajat kepada Allah. Karena dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala merintahkan fad'uhu biha,
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Ta'ala ini memiliki nama-nama yang terindah, maka hendaklah kamu sekalian berdoa dan menyeru, memohon kepada Allah dengan nama-nama itu. Maka dalam doa ini tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati, ada beberapa nama Allah. Yang pertama sekali Al-Ilahu, la ilaha illa anta. Al-Mannan, itu yang kedua. Yang ketiga Badi'as samawati wal ard. Yang keempat Zal jalali wal ikram. Kemudian Ya Hayyu al-Hayyu al-Qayyum. Jadi ada 5 nama Allah Ta'ala yang Nabi gunakan dalam satu doa ini. Sebelum Nabi memohon kepada Allah di hujungnya, inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan mengakui bahawa milikmu segala pujian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah, dan Engkau saja Tuhan. Al-Mannan, ini salah satu daripada nama Allah Al-Mannan, yang beri maksud pemberi minnah anugerah ataupun nikmat. Dan segala yang diperolehi oleh manusia dari atas muka bumi ini semuanya adalah daripada minnatullah atau minanullah. Minnah jamak dia minan, al-minan. Semuanya adalah anugerah Allah, nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala salah satu namanya adalah Al-Mannan. Badi'as samawati wal ard. Badi' makna pencipta. Pencipta daripada asal yang tidak ada lalu diciptakan. Jadi yang mencipta itu Allah Ta'ala. Badi'as samawati wal ard. Kata Imam Mula Ali Al-Khari dalam kitabnya Nuqat Al-Mafatih, tak kala dia mensyarahkan di sini, kata dia Badi'a boleh baca dua. Boleh baca Badi'us samawati wal ard, iaitu sambung daripada Al-Mannan, Antal Mannan, Antal Mannan illa anta, la ilaha illa antal Mannan Badi'us samawati wal ard. Boleh baca dengan dhammah dan boleh juga baca dengan fathah. Atas dia panggil munada, dia panggil, iaitu kalau baca dengan fathah dengan takdir ya Badi'as samawati wal ard, wahai. Jadi oleh kerana dalam terjemahan ini kita guna wahai, mana ada takdir ya di sana, maka kita baca Badi'as samawati wal ard, ai ya Badi'as samawati wal ard, wahai Tuhan pencipta sekalian langit dan bumi. Dal jalali wal ikram, pemilik. Za makna pemilik, yang memiliki. Al-jalal, kebesaran. Wal ikram, dan juga limpahan, kepemurahan. Sentiasa melimpahkan, sentiasa pemurah, yang memiliki kepemurahan. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup. Dalam kaedah nahwu bahasa Arab, kalaulah di depan ya itu, tadi ada takdir ya tadi, ya Badi'as samawati wal ard, kalau munada itu dia mudhaf ilaih mesti baca fathah. Tapi kalau munada itu mufrad, macam Hayyu, dia kena baca marfu', ya Hayyu, tak boleh baca ya Hayya. Jadi sebab itu dibaca ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluk, bahkan dialah yang mendirikan sekalian makhluk. Inni as'aluka, sesungguhnya aku bermohon kepadamu ya Allah, aku ingin mohon kepadamu. Jadi kita niatlah apa saja hajat kita. Doa ini tuan-tuan sekalian, Anas menceritakan Nabi SAW mendengar seorang lelaki membaca doa di atas dalam solatnya. Lantas baginda bersabda, demi Allah, dia sesungguhnya berdoa dengan nama Allah yang agung. Dalam tulis itu yang teragung, ada terjatuh ter situ. Sesungguhnya dia berdoa dengan nama Allah yang teragung.
Mungkin Nabi SAW pernah mengajar doa ini, kemudian Nabi dengar seorang lelaki dia membaca dalam sembahyang dia, dan Nabi kata sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung, di mana sesiapa berdoa dan meminta dengannya, dengan Ismullah Al-Azam, dengan nama Allah yang teragung, pasti akan diperkenankan doanya dan akan diberikan permintaannya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, di antara yang boleh kita ikhtiarkan untuk menjadikan doa kita ini mustajab ialah dengan kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, dan terutama sekali Ismullah Al-Azam, nama-nama Allah yang teragung. Dan ulama khilaf nama-nama Allah yang teragung ni nama yang mana satu, dan kebanyakan ulama menyatakan iaitu Al-Hayy Al-Qayyum, Hayy Qayyum. Inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard, ay yani ya badi'as samawati wal ard zal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ini aku nak mohon kepadamu ya Allah, maka dengan keberkatan, dengan keagungan nama-namamu, dan engkau menyuruh kami fad'uhu biha, bermohon meminta dengan nama-nama engkau ya Allah, maka aku baca doa yang diajar oleh nabimu ini, inni as'aluka, aku ingin mohon kepadamu ya Allah. Kemudian kita hadir jawab sekalian hajat kita tu insya-Allah. Dan hadis atau doa ini ada direkodkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan begitu juga oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, dan menurut pentahqiq iaitu Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan juga rakan-rakan dia, kata dia hadis ini adalah hadis sahih. Balik pada kita sekalian, tadabbur kita daripada ayat akidah, dan pada kali ini kita ingin melihat apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui kisah Nabi Adam alaihissalam atau penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam muka surat 6, surah Al-Baqarah, bermula ayat 30. Wa iz qala rabbuka, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikah, kepada para malaikat. Malaikah jamak malakun, pada sekalian malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Dan khalifah di sini iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan sekalian, apa makna khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, khalifatan. Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar, bapa bagi sekalian manusia, iaitu kita lah manusia ini, yang mana Allah Ta'ala menempatkan di atas muka bumi, dan Allah mengisytiharkan kepada sekalian malaikat bahasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini walaupun tidak ada kaitan sangat dengan ayat ini, ditimbulkan, boleh tak manusia ini dia nak hidup di luar daripada bumi? Macam mana orang barat hari ini dia mencari planet Marikh dan mencari planet lain. Kod berlaku apa-apa di atas muka bumi ini, kita boleh hidup di planet lain daripada bumi. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa manusia ini khalifatan fil ardi, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifatan, seorang khalifah, iaitu Adam dan juga anak-anak cucu dia. Jadi kita dapat faham dari sini bahasanya bumi ini, bumilah tempat tinggal manusia.
Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia ini untuk menjadi khalifah. Dan nanti kita akan tengok apa ulama tafsir makna khalifatan ini. Yang pertama, sebagaimana yang dikupas oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Imam Al-Baghawi yang hidup dalam kurun yang ke-6 Hijrah. Dia meninggal dalam sekitar 540 Hijrah. Kemudian sikit daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal tahun 505 Hijrah, dan dia ini tahun 540 Hijrah, lebih-lebih 546 kalau tak silap. Imam Al-Baghawi, dia ada mengarang tafsir Ma'alimut Tanzil wa Mahasin Ma'alimut Tanzil, dan dia ada mengarang hadis, syarah hadis, Syarhus Sunnah, itu Imam Al-Baghawi. Dan di samping dia adalah ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dipanggil di kalangan ashabul wujuh, ulama-ulama senior dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak karangan dia. Dia mufassir, dia ahlul hadis, dan pada yang sama dia juga adalah ahlul fiqh, ahli fiqh. Jadi dia sebut dalam tafsirnya, dia kata al-murad bil khalifatul huna Adam. Yang dimaksudkan khalifah di sini ialah Nabi Adam alaihissalam. Sammahu khalifatan. Kenapa Allah Taala menyebutkan dia ingin menjadikan khalifah? Li'annahu khalafal jin, ai ja'a ba'dahu. Khalifah ini makna pengganti. Itu makna khalifah. Kenapa Adam itu disebut dengan aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang pengganti, dan begitu juga anak cucu dia selepas dia pun akan menjadi pengganti. Sebahagian ulama kata iaitu menggantikan jin. Karena sebelum manusia ni diserahkan dunia ini untuk diimarahkan, untuk ditadbir oleh manusia, sebelum itu Allah Ta'ala telah amanahkan kepada bangsa jin. Tapi bangsa jin ni dia bergaduh, dia melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka menyebabkan Allah Ta'ala dan mengusir mereka, dan Allah menggantikan dengan ciptaannya yang baru, iaitu Adam alaihissalam dan juga anak-anak cucunya menjadi khalifatan, menjadi pengganti, yang pengganti kepada jin. Itu satu kaul, satu pandangan. Wa qila li'annahu yakhlifuhu ghairuhu wasahih, dan satu kaul iaitu khalifatan ini makna silih berganti, makna zuriat yang mana silih berganti, yang tak akan putus, yang akan berada di atas muka bumi ini selepas satu generasi sampailah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya kemusnahan alam ini termasuk bumi. Maknanya, wahai sekalian malaikat, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini satu makhluk yang mana yang akan beranak cucu, dan anak cucunya ini akan silih berganti mentadbir bumi, mentadbir atau merintahkan bumi ini. Itu khalifatan. Itu kaul yang kedua. Dan kaul yang ketiga kata Imam Al-Baghawi, dan kaul yang ketiga inilah as-sahih. Yang sahih mengikut pandangan dia, annahu khalifatullahi fi ardih. Maksud khalifah di sini ialah khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi, liiqamati ahkamihi, untuk melaksanakan hukum hakamnya, yakni hukum hakam Allah, wa tanfizi qadayahu, dan juga melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Itu kata Imam Al-Baghawi, itulah yang sahih. Jadi sebab itu jawatan-jawatan kepimpinan dalam Islam disebut khalifah. Khalifah dia panggil. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah. Begitu juga khalifah-khalifah, khulafa' rasyidin dia panggil. Khulafa' rasyidin, iaitu orang-orang yang diberi mandat oleh Allah untuk memegang jawatan bagi pihak dipanggil agama, untuk melaksanakan hukum Allah di atas muka dunia ini. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian,
kita jangan tengok pada khalifah yang besar itu, negara. Kita juga kena tengok bahwasanya apabila saja Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada kita, maka wajib kita menggunakan kekuasaan kita itu untuk menjadi khalifah Allah dalam daerah kekuasaan kita. Sekurang-kurangnya kita ni tuan-tuan dan sekalian, bila dah berkahwin orang lelaki, ada isteri, dia khalifah atas isteri dia dan juga khalifah atas rumah tangga dia. Dia kena takbir. Nanti Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Dan khalifah ini dia bukan pemilik. Macam kita lah tuan-tuan dan sekalian, bila kita nak musafir dan kita nak tinggal rumah kita dalam satu waktu yang tertentu, kita pun lantik pengganti untuk mentakbir, untuk tengok rumah kita. Kita bagi gaji dekat dia. Dan kita kata dekat dia, saya musafir dalam masa 4 bulan. Dan saya amanahkan kepada kamu untuk ganti saya bagi menguruskan rumah saya ini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita sebagai khalifah, boleh tak kita buat pandai-pandai kita? Kita rasa nak jual, kita jual rumah kawan tu, rumah kawan kita. Dia balik-balik, tuan-tuan dan sekalian, tengok ada orang lain duduk dalam rumah, bukan kita. Dia pun cari kita. Sebab apa ada orang lain? Dia kata, saya jual rumah tu. Dia pun tanya apa, saya apa jual? Saya khalifah. Itu bukan khalifah, itu pemilik. Kalau pemilik, boleh jual. Boleh buat sewenang-wenangnya. Tapi sekarang ni kita khalifatun saja, pemegang amanah, pengganti saja. Maka itulah konsep pemilikan kita di atas muka dunia ni tuan-tuan dan sekalian. Dan itulah yang kita nak baca ayat ini. Walaupun mungkinlah kita kata di mana akidahnya, akidah tuan-tuan dan sekalian. Dan sebagai hamba, sebab itu Imam Al-Asfahani, dia panggil tugas manusia di atas muka dunia ini bukan satu, walaupun kebanyakan ulama sebut tugas kita di atas muka dunia satu, iaitu ibadah kepada Allah. Merujuk kepada surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu satu. Tapi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam salah satu kitabnya, dia kata 3. Berdasarkan Quran ni, tugas manusia atas muka dunia ni adalah 3. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiganya adalah imarah. Ada satu ayat tuan-tuan sekalian, cuma nak tak ingat ayat itu. Allah Ta'ala menyebutkan dialah yang menghidupkan kamu di atas muka bumi, wasta'marakum fiha, dan dia memerintahkan kamu untuk mengimarahkan dan mentakbir macam mana kita masjid di dalam sekalian. Imaratul masjid, amanah Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, sama ada konsep ibadah ke, sama ada konsep khalifah ke, sama ada konsep imarah ke, kita tak boleh buat sewenang-wenangnya di atas muka dunia ini. Kerana kita ni khalifah saja. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan hisab. Wa ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan hisab kita. Segala perilaku kita, segala tindak tanduk kita, segala pentadbiran kita, Allah Ta'ala akan hisab. Dan kalau nak berjaya tuan-tuan sekalian, maka kita kena laksanakan sebaik mungkin arahan Allah, syariat Allah, perintah Allah, mengikut bidang masing-masing. Kalau kita hanya ada keluarga saja, kita takbir bagi elok keluarga kita. Kalau kita diamanahkan untuk menjadi imam masjid, pengurusi masjid dan sebagainya, lagi luaslah. Bidang khalifah kita tu nak kena takbir bagi elok. Kemudian kalau kita dijadikan ketua kampung, kena tengok tuan-tuan sekalian, macam mana kampung kita itu, macam mana nak takbir mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Bila dijadikan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk menjadi wakil rakyat ataupun menjadi menteri, menjadi perdana menteri dan sebagainya, maka mesti menjadi khalifah. Khalifah atas sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Al-Imam Al-Mawardi, Ibn Khaldun dan sebagainya, mereka menyebutkan bahawa khalifah ini dia ada 2 tugas. Ini kena tengok tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, nanti kita akan gagal di akhirat. Setiap orang yang megang jawatan, dia ada 2 tugas. Yang pertama, iqamatud din, menegakkan agama, melaksanakan agama. Yang kedua ni ialah wasiyasatud dunya bih, mentakbir bidang kuasa kita itu, rakyat dan sebagainya itu dengan agama. Itu 2. Dan begitu juga kita ni ada rumah tangga, kena laksanakan agama dalam rumah tangga kita.
dan mentadbir dipanggil rumah tangga dengan agama. Bukan ikut pandai tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu seorang suami dia mesti tahu kewajipan dia sebagai suami. Dan apabila berlaku masalah pertikaian hatta terpaksa bercerai, mesti bercerai mengikut syariat. Jangan ikut emosi dan sebagainya. Berkahwin elok, bercerai pun kena elok. Tapi tak payahlah kita buat kenuri pula. Kenuri nak bercerai. Dah kahwin elok, ustaz kata berkahwin elok dengan ada kenuri dan sebagainya. Bila nak bercerai pun dia buat kenuri. Dia panggil semua, kita rumpi semua makan kenuri. Kita kata ni kenuri apa ni? Dia kata kenuri sempena saya dan isteri saya ni dah tak boleh nak hidup bersama dah, kami nak bercerai. Yang tu pelik sangat. Tapi kena elok tuan-tuan sekalian. Kena bagi elok. Ya, walaupun putus hubungan suami isteri, tapi masih ada lagi hubungan al-ikhwah fillah, persaudaraan lillahi ta'ala. Dan mesti saling hormat menghormati, kehormatan dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Islam mengajar kita setiap perkara itu mesti diselesaikan mengikut syariat Allah. Karena kita khalifah. Bukan kita pemilik. Kita khalifah, kita mati nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita. Dan Allah Ta'ala akan soal kita. Allah Ta'ala akan hisab kita. Qalu, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, bertanya ni tuan-tuan sekalian, dia ada banyak bertanya ni. Bertanya ni ada bertanya tak puas hati. Dan ada bertanya kerana nak bangkang. Ada bertanya kerana nakkan penjelasan. Jadi malaikat ni dia tanya ni, qalu, dan berkata malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Itu dia tanya soalan. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia kata mereka bertanya yakni tentang hikmah ketetapan Tuhan itu. Ya Allah, kenapa ya Allah? Apa hikmahnya engkau nak menjadikan satu makhluk yang mana anak cucunya nanti akan membuat bencana di atas muka bumi dan menumpahkan darah, yakni saling berbunuh-bunuhan sama sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, ni tak jadi lagi ni. Tapi malaikat dah tanya soalan itu. Soalan sekarang ni tuan-tuan sekalian, apa yang malaikat tanya betul ke tak betul? Kita hari ni kita boleh jawab. Betul ke tak betul? Mana anak cucunya nanti akan yufsidu fiha wa yasfiku dima. Suka melakukan kerosakan di atas muka bumi dan juga menumpah darah. Memang kita kata memang betul sangat-sangat. Kerana hari ini tuan-tuan sekalian, sampai ke hari ini, sampai termasuk zaman kita pada hari ini, penuh dengan maksiat, kejahatan di atas muka bumi dengan sebab manusia. Dan yang keduanya, berbunuh-bunuhan. Sampai ke hari ini, bukan saja di kalangan kelompok yang berbeza, malah dalam kelompok yang sama, iaitu sama-sama umat Islam pun tak kalah berbunuh-bunuhan. Sebagaimana berlaku di Iraq, berlaku di Yaman, berlaku di Syria. Itu bukan sama Kristian dengan Islam, tidak. Islam sama dengan Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana malaikat boleh tahu? Ini persoalan dia. Macam mana malaikat boleh tahu? Sebagian mufassir menyatakan bahawa mereka melihat apa yang telah tersurat di Lauhul Mahfuz. Kerana malaikat ini mereka bertugas mentadbir dan Allah Ta'ala izinkan. Tiba masa Allah Ta'ala izinkan. Dan mereka membaca. Adam AS ini ke depan nanti bila lahir zuriat dan sebagainya, memang begitulah yang akan berlaku di kalangan anak cucu dia. Itu satu pandangan daripada alim ulama kita. Ada pandangan menyatakan bahawa kerana malaikat melihat unsur yang akan membentuk Adam AS, iaitu unsur yang sama yang dimiliki oleh jin yang sebelum Adam itu mentadbir bumi dan mereka melakukan kerosakan, iaitu unsur di nafsu. Unsur nafsu. Unsur dipanggil keinginan, nafsu dipanggil ketamakan.
dalam iblis, dalam jin ada, dalam manusia pun ada. Maka tak mustahil makhluk yang memiliki unsur yang sama ini akan mengulangi, dipanggil, yang sama sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang telah melakukan kerosakan sebelum ini. Itu beberapa tafsiran daripada alim ulama kita. Lalu Allah Ta'ala menjawab, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang mana zuriatnya nanti akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan di atas muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan mujimu dan juga mensucimu. Ini dia panggil di antara perkara yang orang panggil malaikat ini, tuan-tuan sekalian, dia meletakkan satu saja matlamat makhluk ni, khalifah ini, iaitu ibadat. Sebab tu dia kata, kami ini ya Allah, kenapa tak lantik kami untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, padahal kami sentiasa bertasbih memujimu dan juga mensuci kamu, ini beribadat kepada kamu. Tapi kita tahu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak jadikan khalifah ini bukan satu tugas ibadat saja, tapi di sana ada tugas khalifah mentadbir dan ada tugas imarah. Jadi kalau Allah Ta'ala lantik malaikat menjadi khalifah atas muka bumi ini, tuan-tuan sekalian, dulu, kini, selama-lamanya bumi tak akan berubah. Hutan-hutan di situlah. Kalau malaikat dijadikan oleh Allah 1 juta lah sampai bila-bila. Sebab dia tak berkahwin dan dia tak ada keinginan untuk memiliki, untuk meneroka dan sebagainya. Jadi sebab itu ini yang malaikat dia tidak tahu. Hikmah ini dia tidak tahu. Bahwasanya khalifah ini bukan saja ibadah. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita hidup dalam muka dunia ini, kalau sekadar kita bertemu dengan Allah dalam masjid saja, di luar masjid kita buat ikut pandai kita, itu bukan khalifah. Jadi kerana itu dalam masjid ini sebahagian saja tugas kita, sembahyang, puasa, zakat. Tapi di jalan raya pun ada tugas kita. Ketika berniaga pun ada tugas kita. Di bendang pun ada tugas kita. Kemudian di rumah pun ada tugas kita. Di mana saja kita berada, maka Nabi SAW pesan pada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan ibadah saja. Bukan ibadah khususiah saja. Ada di sana dipanggil ibadah umumiyah. Ibadah am dipanggil. Dalam pengertian lain, kata Imam Ibn Katsir, kalau kita nak kekalkan ibadah itu, ibadah yang sebenar-benarnya ialah taat. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepada aku, yakni mentaatiku. Bila masuk waktu salat, taat pada Allah dengan mengerjakan salat. Bila tiba Ramadan, taat kepada Allah dengan puasa. Bila tiba kita berniaga, taat kepada Allah dengan jujur dalam perniagaan. Bila kita tiba masa kita dah berumah tangga, taat kepada Allah dengan menjadi suami yang bertanggungjawab, dengan isteri yang bertanggungjawab. Bila kita dikurniakan anak, menjadi bapa yang bertanggungjawab. Bila kita berpakaian dalam keadaan taat kepada Allah. Pakaian untuk aurat. Berpakaian tanpa bermegah-megah. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Maka daripada penegasan malaikat ini, kita faham bahawasanya malaikat ini, dia merasakan bahawa khalifah ini hanyalah memuji Allah, mensucikan Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab. Tuhan berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, bahkan Allah Ta'ala ulang, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Mereka ini, manusia ini, tidak mengetahui sesuatu daripada ilmu Allah melainkan sekadar yang Allah Ta'ala hendak untuk menceritakan kepada manusia saja. Memang Allah Ta'ala nak kita dalam masalah ilmu ni mesti ada sifat tawaduk. Maka begitulah Allah Ta'ala sebut. Walaupun malaikat sendiri, malaikat ni tuan-tuan sekalian hebatlah. Tak ada makhluk secara ijmali dia panggil yang boleh mengatasi dari segi bangsa. Oleh individu, ya ada. Nabi Muhammad SAW, martabat dia lebih tinggi daripada mana-mana malaikat. Tapi dari segi jumlah bangsa ataupun dipanggil makhluk Allah, malaikat lah. Sebab malaikat ini semuanya
patuh kepada Allah. Semuanya muqarrabin dia panggil. Tapi manusia ini sebahagian beriman, sebahagian kufur, dan sebahagian beriman ni pula ada pula yang al-mu'min al-'asi, yang maksiat kepada Allah Taala. Dalam pada itu pun Allah Taala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Walaupun kamu malaikat, tidak semua yang kamu tahu. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia, ini Allah telah mengajar Adam. Ini tuan-tuan sekalian. Ayat ini kita boleh tengok di mana lebih kita daripada malaikat. Sehingga kan Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam. Dan kelebihan inilah yang kita abaikan. Jadi menyebabkan kita tak hebat. Kita tak mencapai kehebatan. Sebab kita mencari kehebatan yang mana sebenarnya haiwan-haiwan lain pun ada benda itu. Hanya satu kehebatan yang makhluk lain tak boleh mengejar kita. Tapi kita tak guna kehebatan itu. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, dan dia telah mengajar Nabi Adam AS. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk, kata ulama tafsir, Allah Ta'ala nak tunjuk pada malaikat di mana lebihnya Adam AS. Yang tadi kamu pertikaikan, kenapa nak lantik dia jadi khalifah? Kenapa tak lantik kami saja daripada menjadi khalifah? Apa hikmahnya ya Allah? Adam dijadikan sebagai khalifah. Lalu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada malaikat di mana lebihnya Adam dan di mana lebihnya anak-anak cucu Adam. Maka Allah mengajar Nabi Adam AS akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah Ta'ala ajar. Nama dia sendiri Allah Ta'ala ajar. Nama malaikat-malaikat Allah Ta'ala ajar. Bintang-bintang di langit, semua sekali tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala ajar kepada Adam AS. Dan termasuk kegunaan dia. Ini kalau malaikat ni nama apa? Tugas dia apa dia? Yang ni nama apa? Termasuk sebagian ulama menyatakan apa yang ada di atas muka bumi ni. Kerana Nabi Adam AS adalah makhluk yang terakhir. Makhluk yang paling akhir dijadikan setelah yang lain-lain tu di alam ni semua sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditunjukkan nama-nama itu kepada malaikat. Faqala, lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Terangkanlah, beritahulah kepadaku nama benda-benda semua itu jika kamu golongan benar. Benar atas dakwaan kamu bahwasanya kamu memiliki kelebihan daripada Adam AS. Qalu malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan. La ilma lana, tidak ada sebarang pengetahuan bagi kami. Lana illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jualah wahai Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan sekalian, kita kena mengaji sesuatu dari malaikat ni. Berbeza dengan iblis. Iblis ini penuh dengan kesombongan. Sampai ke hari ini dia masih sombong lagi. Malaikat ini tuan-tuan sekalian, bila mereka tahu, mereka dah Allah Ta'ala tunjuk dah kebesaran dia, maka jawapan dia apa tuan sekalian? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kita begitulah tuan-tuan sekalian, kena sentiasa bermain di bibir kita ini. Subhanallah, alhamdulillah, bismillah, masya-Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kesombongan, tak boleh ada langsung tuan-tuan sekalian hati. Tak boleh ada kesombongan langsung dalam hati kita. Karena tuan-tuan sekalian, termasuk selalu manusia jadi sombong ni bila dia rasa dia tahu lebih daripada orang lain. Itu faktor yang di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi sombong. Tapi malaikat mengajar kita, bila kita merenung kebesaran Allah, sentiasa kita merenung kebesaran Allah, maka kita akan merasakan bahawasanya kita ni lekeh, tak ada apa-apa. Maka yang paling baik bagi ucapan kita ialah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim, kamu terangkan kepada mereka nama-nama semua itu kepada mereka. Mereka tak boleh nak terangkan.
Nah, kerana malaikat ini dia, tuan-tuan dan sekalian, dia dikurniakan oleh Allah Taala. Takat itulah. Mana dia tak boleh tambah lagi. Dia macam kita kata, wallahu alam, tuan-tuan sekalian, apa yang kita faham daripada sini, dia hanya rakam setakat yang Allah Taala izin dekat dia. Setakat itu saja. Tapi Adam AS dan juga kita manusia ini, Allah Taala kurniakan dengan akal dan juga hati. Selagi kita nak, kita boleh mengaji apa saja yang kita nak mengaji. Nama Allah Ta'ala begitu banyak, itu terpulang pada kita lah. Kalau tuan-tuan nak mengaji setakat 10 saja, berhenti setakat 10. Kalau tuan-tuan nak mengaji 20, boleh 20. Nak mengaji lagi 30, boleh lagi. Tuan-tuan nak hafal Quran 30 juzuk pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak hafal setakat Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun pun boleh juga. Terpulanglah akal tuan-tuan sekalian. Adam ni dia boleh rakam semua sekali. Dia boleh kenal semua sekali. Tinggal tuan-tuan bagi arahan saja. Itu tuan-tuan sekalian, Allah Taala kata, "Qul qala ya Adam ambihum bi asma'ihim." Sekarang ni kamu wahai Adam cerita kepada mereka nama. Masuklah waktu. Masuk. Kita berhenti azan dulu sikit, kemudian kita sambung sikit lepas azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Kita selesaikan ayat ini tuan-tuan sekalian, kemudian kita tamat majlis kita insya-Allah.
Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Maka Allah berkata, Allah berfirman pada Nabi Adam, pada Adam alaihissalam, kamu terangkanlah wahai Adam nama semua-semua benda itu kepada mereka ini, para malaikat. Yang setelah malaikat tak boleh nak nyatakan kerana ilmu mereka terhad, sekadar yang dimasukkan Allah kepada mereka. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim, kamu nyatakan semua nama-nama itu, kamu nyatakan wahai Adam. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Nabi Adam menerangkan nama-nama semua itu kepada mereka, qala alam aqul lakum, Allah berkata, berfirman kepada malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui segala rahsia langit dan juga bumi. Yang maknanya rahsia, tuan-tuan sekalian, kejadian, setiap kejadian Allah di langit dan bumi ini ada hikmahnya. Allah menciptakan bil haqqi dalam Quran, bukan sia-sia, bukan bil abas, bukan saja-saja dia nak cipta, tidak. Ada, setiap satu itu ada, dipanggil kekuatan tersendiri, ada fungsi, ada hikmah, termasuk Adam alaihissalam. Kenapa dijadikan khalifah? Di mana lebihnya? Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kamu dedahkan, tubduna. Wa a'lamu wa ma kuntum taktumun, dan aku juga mengetahui apa yang kamu semua sembunyikan dalam hati. Termasuk sebagian fasih kata yang disembunyikan oleh iblis. Iblis ni dia dah taram, bahasa kita kata. Maknanya dia dah tak puas hati dah, sebab dijadikan Adam terlebih daripada dia. Dan selepas ini ada ayat selepas ini kita akan tengok tuan sekalian. Jadi ala kulli hal yang kita nak perhatikan di sini tuan-tuan sekalian, Adam alaihissalam ini ialah bapa kita, asal usul kita. Allah Taala dah tunjuk dah di hadapan malaikat bahwasanya kelebihan Adam alaihissalam ini ialah dia boleh menyerap ilmu. Dia boleh belajar. Selagi dia nak, dia boleh belajar apa saja. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan sekalian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu darajatin, dengan ketinggian yang dengan darjat-darjat, dengan dibawa dengan nakirah yang tidak ada, dipanggil tidak ada had. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada setengah di kalangan kita ini, dia bersoalkan, ustaz, saya ni kalau nak mengaji banyak-banyak sangat Quran, tafsir, hadis dan sebagainya ni, saya bukan nak jadi ustaz. Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan bayangkan, zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat hafal Quran, mengaji hadis daripada Nabi, mereka nak jadi ustaz ke? Ustaz pun tak ada lagi zaman tu. Tuan-tuan sekalian, kenapa tuan-tuan sekalian? Tujuan mengaji itu untuk apa? Karena Allah Ta'ala sendiri sebut, selagi tinggi makrifah kita, kenal kita, selagi banyak ilmu kita, darajatin Allah Ta'ala akan angkat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama menyatakan bahawa kebanyakan manusia ini dia mencari kelazatan dengan ibadat. Kebanyakan orang Islam dia mencari kelazatan dengan ibadat, semayang, puasa, baca Quran sebagainya. Tapi sebenarnya kelazatan yang paling hebat bukan ibadat. Kelazatan yang paling hebat ialah makrifah, ilmu. Yang maknanya seronok mengaji itu. Seronok kerana mengaji tentang Allah, nama Allah. Seronok mengaji tentang rahsia alam akhirat. Tentang sekalian, rahsia dalam Quran. Tuan bayangkanlah, ulama-ulama menulis tafsir sampai berjilid-jilid, tuan-tuan, sampai macam mana tafsir boleh jadi sampai 10 jilid, ada 15 jilid, 20 jilid. Itu pun tuan-tuan sekalian tak habis lagi, kerana rahsia Quran ini semakin direnung semakin terdedah, semakin direnung semakin terdedah, tuan-tuan sekalian. Dan itulah kelazatan. Kelazatan tuan-tuan sekalian mengaji, tuan-tuan mengaji, tadabbur Quran. Kenapa Allah Taala sebut begini? Apa yang ingin Allah Taala nak sampaikan kepada kita, tuan-tuan sekalian?
Tuan-tuan bayangkanlah kalau Quran ni nak dihafal. Orang Arab boleh hafal Quran ni dalam masa 2 bulan. Quran ni tuan-tuan sekalian, 30 juzuk ini orang Arab boleh hafal dalam masa 2 bulan. Tapi kenapa Quran turun dalam masa 20 tahun? 23 tahun. Proses memahami, proses tadabbur, tuan-tuan sekalian. Dan kenapa diulang-ulang? Kisah sebagai contohnya, kisah Nabi Adam AS, surah Al-Baqarah sikit, kemudian surah lain sikit. Dipanggil diselerak-selerakkan oleh Allah dalam Quran. Kenapa tak buat satu surah saja namanya surah Adam? Terhimpun semua di situ. Karena tuan-tuan sekalian, Allah Taala ingin manusia ini berfikir, dia panggil. Ya, kenapa? Ya, Allah Taala tunjukkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Baqarah satu aspek cerita Nabi Adam. Kemudian dalam surah Taha pula lain pula aspek dia, sesuai dengan ayat itu. Karena Allah Taala ingin kita manfaatkan akal yang dikurniakan Allah ini, dia panggil untuk merenung, mentadabbur ayat-ayat dia, mencari rahsia, tuan-tuan sekalian, mencari rahsia. Jadi sebab itu orang barat telah membuktikan kepada kita bila mereka menggunakan semaksimal mungkin akal, Allah Taala dedahkan lepas satu rahsia alam ini. Tapi yang penting guna akal. Dan kita tuan-tuan sekalian mungkinlah yang itu pulang pada kita lah, kalau tuan-tuan nak pun tak apa. Tapi Quran, takkan kita tak mau tahu rahsia Quran? Tak mau kita sebelum kita meninggal, tuan-tuan sekalian, Allah Taala kurniakan umur usia kita 60 tahun, takkan tidak ada 20 tahun umur usia Quran turun. Usia yang kita nak maknanya gunakan untuk Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin kita dah tak ada dah masa 20 tahun tu tak cukup dah, tapi kita masih ada rezeki baki umur. Ya, rezeki baki umur masih ada, walaupun 5 tahun ke 6 tahun ke, tuan-tuan sekalian, gunakan untuk Quran. Gunakan untuk mentadabbur Al-Quran, Al-Quranul Karim. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi. Baki lagi ada 3-4 ayat lagi dalam kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.